Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Taala kerana masih lagi Allah Taala bagi kepada kita peluang untuk kita bersama pada petang ni untuk sesi yang terakhir. Saya kira siri yang terakhir untuk kita bincangkan tentang muwafaqat Omar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang setia bersama dengan saya, sama ada secara live dalam ruangan Zoom ini ataupun mengikuti live di Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Dan alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan masuk ke dua muwafaqat yang terakhir daripada buku 26 Muwafaqat Omar, dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ke muwafaqat yang ke-25, dan insya-Allah kita akan masuk ke muwafaqat yang ke-26 untuk kita sebelum kita tamatkan pengajian kita berkenaan dengan muwafaqat Omar, insya-Allah. Dan untuk muwafaqat yang ke-25 ini berkenaan dengan satu topik yang sengaja kita kedepankan, itulah dia selidik sebelum sebar. Ini topik yang agak signifikanlah dengan suasana kita pada hari ini, dikala kita ni segala maklumat berada di hujung jari. Kan, segala maklumat berada di hujung jari, dan ramai daripada kita yang sentiasa berlumba-lumba untuk menjadi johan ataupun jaguh juara menyebarkan maklumat, seolah bahawa kitalah yang pertamanya menerima maklumat tersebut dan kitalah yang menjadi penyebar berita. Jadi ini satu perkara yang berbahaya sebenarnya, dan kita bincang pada hari ini apa kaitannya ayat ini berkenaan dengan muwafaqat Umar. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bihi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Surah An-Nisa ayat yang ke-83. Dan Allah Taala sebut dalam ayat ni, Allah Taala kata, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan ataupun kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Ini yang saya sebutkan tadi kan. Bila sampai satu berita, maka kita ni berlumba-lumba nak menghebahkan. Padahal kalaulah mereka kembalikan saja hal itu kepada Rasul dan juga kepada ulil amri. Kalau hari ini Rasul tak ada, maka kita kembali kepada ulil amri. Cuma dalam bab konteks kepada Rasul ni boleh jadi juga berita-berita yang berkaitan dengan sesuatu fakta, berkaitan dengan agama, maka kita kembalikan kepada pewaris-pewaris Nabi. Pewaris-pewaris Nabi itulah di para alim ulama, untuk kita dapatkan kepastian mengenai kesahihan sesuatu berita itu benar ataupun tidak. Kan, jadi dan kembali kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa di antara mereka. Tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan balasan kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan, kecuali sedikit sahaja di antara kamu, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Jadi ayat ni nampak jelaslah Allah Ta'ala bagi menceritakan keadaan segelintir manusia yang memang suka menyebarkan berita tanpa dapat dipastikan adakah berita tersebut benar ataupun berita tersebut sebenarnya salah. Jadi apa kaitan dengan Umar? Kita tengok pada asbabun nuzul, Al-Imam Muslim diriwayatkan satu hadis yang sangat panjang, maka kita ambil lah sebahagian daripada hadis tersebut yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Umar Al-Khattab. Di penghujung hadis tersebut Umar sebut cerita tentang kaitannya dengan ayat Quran ni. Apa Umar sebut? Umar kata Aisyah bin Abu Bakar dan juga Hafs binti Umar, Aisyah dengan bin Abu Bakar dan juga Hafsah binti Umar melakukan sesuatu yang menimbulkan kesulitan berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Ni kisah ni kalau tuan-tuan ingat kita pernah bincangkan sebelum daripada ni. Ada satu lagi
muafaqat yang secara khusus cerita tentang konflik yang berlaku di antara rumah tangga Nabi. Maka sebenarnya ayat ni ataupun kisah ni dia ada kaitan dengan kisah tersebut. Cuma masa tu bila kita nak susun itu, kita rasa macam kita nak keluarkan sikit daripada topik konflik rumah tangga tu, kita nak tonjolkan sisi sisi menyebarkan berita tanpa selidik itu. Maka kerana itu kita kebelakangkan kisah ini. Jadi menimbulkan sedikit kesulitan. Apa kesulitannya? Masa tu ada perkara yang tak baiklah berlaku di antara isteri-isteri Nabi ini, menyebabkan Nabi ini ada rasa tak seronok kan. Yang kita kaitkan contohnya kisah pasal pertelingkahan antara isteri-isteri Nabi ini. Mereka ni ada rasa cemburu lah kan antara madu dengan madu yang lain. Ini perkara yang biasa tuan-tuan kan, perkara yang biasa berlaku lah pada kaum wanita kan. Jikalau suami ni ada isteri-isteri lebih daripada satu, ini bukanlah satu perkara yang dilarang. Perasaan cemburu ni biasa ada. Cuma macam mana nak mengawal cemburu itu antara satu perkara yang berada di bawah kawalan lah. Rasa cemburu itu biasa, tak ada masalah pun. Tapi ni apabila ada tindakan tertentu yang dilakukan menyebabkan Nabi ni ada rasa tak senang hati. Lalu apa berlaku? Nabi ini bila rasa tak senang hati kepada isterinya ini, baginda mengambil langkah untuk memulau dirinya sendiri, mengambil langkah untuk beruzlah, untuk tidak balik ke rumah selama beberapa ketika, dan baginda tak duduk jauh pun sebenarnya. Duduk hanya di atas masjid Nabi itu sendiri. Kan, duduk di atas masjid Nabi. Jadi kita baca kisah dia, apa kisah dia ni. Lalu Umar pun berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau menceraikan mereka? Jadi kisah yang kait dengan kisah yang selidik tadi apa dia? Penduduk Madinah ketika tu, bila mana Nabi Muhammad SAW tak balik ke rumah beberapa hari, dekat sebulan, nanti kita akan ceritakan, dekat sebulan baginda tak balik ke rumah. Jadi penduduk Madinah ketika tu tersebar berita bahawa baginda SAW telah menceraikan isteri-isteri baginda. Sebab Nabi ni merajuk lah. Kan, kasarnya macam merajuk lah, tak balik ke rumah. Kan, jadi baginda jawab, bila Umar ni bila dia ni tak senang lah, sebab yang berlakunya ketika tu Aisyah dan juga Hafsah. Kan, Aisyah dan juga Hafsah. Aisyah ni anak Abu Bakar, Hafsah ni anak Umar. Kan, Hafsah ni anak Umar. Jadi Umar ni sebenarnya adalah ayah mertua lah kepada Nabi Muhammad SAW. Selain daripada beliau sendiri adalah merupakan sahabat Nabi yang sangat karib kan. Jadi Hafsah dia rasa tak senang. Sampai dia pernah sebut dengan Hafsah, kalau engkau melakukan apa-apa dan Nabi Muhammad SAW mengarahkan aku untuk membunuh kau, aku akan bunuh. Maksudnya begitu tegas Umar ni untuk menjaga Nabi. Kan? Jadi bila ada berita yang mengatakan bahawa Rasul telah menceraikan isteri-isteri baginda, maka Umar dia datang. Dia datang sebagai seorang sahabat, dia datang berjumpa dengan Rasul dan dia sebut, wahai Rasulullah, adakah engkau telah menceraikan isteri-isteri kamu? Baginda pun jawab, tidak. Umar pun tanya lagi, wahai Rasulullah, ketika aku masuk ke masjid, aku dapati orang-orang Islam sedang memukul-mukul tanah dengan kerikil. Dia macam batu kerikil tu kan. Dia macam gelisah lah, menunjukkan keadaan yang gelisah, yang gusar kan. Jadi mereka pun mengatakan bahawa Rasulullah telah menceraikan isteri-isteri. Mereka ni duduk kat bawah tu, Nabi duduk kat atas kan. Duduk kat atas masjid Nabi, mereka ni duduk kat bawah. Jadi mereka ni menyebut-nyebut yang Rasul ni telah menceraikan isteri-isteri. Adakah harus aku turun untuk umumkan kepada mereka bahawa engkau tidak menceraikannya? Jadi Umar ni dia offer. Dia kisah ni kalau kita baca dalam muafaqat yang keberapa saya tak ingat. Tadi saya tengok saya lupa. Tuan-tuan boleh buka buku yang disusun ini dan cuba semak balik. Asalnya bila Sayyidina Umar datang ke Masjid Nabi itu, Sayyidina Umar minta izin untuk naik. Minta izin untuk naik, dan khadam Nabi ketika itu tak benarkan. Sebab apa? Sebab Nabi memang tak benarkan. Jadi Umar pun meminta beberapa kali sehingga akhirnya khadam Nabi pandang kepada Nabi dan Nabi memberikan kebenaran. Lalu Umar pun naik ke atas. Dan ada satu hadis yang menceritakanlah keadaan tempat Nabi duduk ketika tu. Nabi memang ketika tu Nabi tidur di atas tikar lah, atas satu tikar kan, yang menyebabkan badan baginda ni berbekas. Dan Umar bila melihat kepada sekeliling tempat tidur Nabi ketika tu ataupun tempat ruangan Nabi tinggal tu, selama mana Nabi tak balik ke rumah tu, disebutkan dalam hadis Nabi Umar nampak ada satu apa nama kulit yang sedang dalam proses samak kan, belum lagi selesai, sedang lagi dijemur kan, sebelum boleh digunakan.
Dan Umar ni dia menangis dan dia pun sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan, kamu duduk di tempat yang begini dikala Kaisar, kan, raja-raja Rom dan juga Parsi, mereka ni tinggal dalam istana yang cukup mewah, kan, mereka ni tinggal dalam istana yang cukup mewah. Lalu Nabi pun sebut, kamu tak redha ke Umar, kan, kamu tak redha ke mereka mendapat kesenangan dunia dikala Allah Taala menyimpan kesenangan untuk akhirat kepada kita, kan. Jadi Nabi Umar ni disebut, aku redha ya Rasulullah. Jadi selepas daripada itulah berlakunya dialog ini. Jadi aku dengar ya Rasulullah, kamu ni telah menceraikan mereka, menceraikan isteri lah. Jadi Nabi jawab tidak. Kemudian diceritakan keadaan yang berlaku di sekeliling. Bagaimana Umar ni diceritakan kepada Rasulullah, bagaimana orang-orang Islam ketika itu dah gusar dah gelisah dah mendengar cerita yang Nabi Muhammad SAW ni telah menceraikan isteri-isterinya. Jadi bila Umar dah clearkan dengan Rasulullah SAW bahawa Rasulullah tidak menceraikan isterinya, maka Umar pun menawarkan diri. Kamu nak ke kalau aku ni turun dan aku bagi tahu kepada mereka ni, umat Islam ataupun penduduk Madinah ketika itu, bahawa engkau ya Rasulullah tidak menceraikan isteri-isterimu. Lalu Nabi pun jawab silakan. Kemudian nampak gigi dia, dia senyum, kan, bagi Rasulullah SAW, jika kau bersedia disebutkan, waktu tu kan, Umar kata aku tengok baginda hilang marah pada wajahnya dan nampak giginya. Maksud Nabi dah mula senyum. Dan agaknya mungkin dah rasa lega, kan. Memang kita pun sifat manusia, kan. Bila kita ada satu-satu masalah, kita perlukan sahabat untuk berada bersama dengan kita, kan. Bagi pinjam bahu, kan. Nak meluahkan rasa tak senang hati. Kita memerlukan kadang-kadang orang lain untuk menjadi orang tengah kepada kita. Nabi pun perkara yang sama juga berlaku, kan. Jadi Nabi bila dah luahkan rasa hatinya tu kepada Saidina Umar pun menyatakan kesanggupannya untuk menjadi orang tengah, dan Nabi rasa macam agaknya lah lepaslah beban, rasa lega lah. Rasa lega, jadi dah boleh mula senyum, rasa seronok, kan. Lalu menampakkan gigi baginda yang sangat indah. Lalu Umar pun turun dengan berpegang kepada tangga tu, turun daripada masjid Nabi biara ke atas tu, dan Nabi pun ikut juga turun bersama dengan Umar dan berjalan seperti berpijak di atas tanah. Dan aku katakan kepada baginda, sesungguhnya engkau tinggal di bilik ini selama 29 hari. Kan, kau ni ya Rasulullah telah beruzlah di atas ni selama 29 hari. Lalu baginda pun jawab, sesungguhnya satu bulan itu 29 hari. Tengok tuan-tuan, Nabi ni dalam keadaan begitu pun nak mengajarkan lagi satu fiqh juga kepada kita. Jadi satu bulan ni dia sama ada 29 ataupun 30 hari. Dia takkan jadi 31 kalau ikut bulan Qamari lah. Dia takkan jadi 28. Macam kita Syamsiah, bulan ni dia ada 28 hari pun ada, kan. Bulan 2, kan, kalau tahun bukan lompat. Kalau tahun lompat dia jadi 29 hari. Kan, kalau bulan biasa dia jadi 28 hari. Tapi dalam bulan Qamari dia tak jadi 29 ataupun 30. Dan paling lama 30, paling sekejap 29. Jadi dalam keadaan gitu pun Nabi masih lagi nak mengajarkan kepada para sahabat. Kemudian aku pun berdiri di pintu masjid, dia kata Umar. Lalu aku pun bercakap dengan nada suara yang tinggi, Rasulullah tidak menceraikan isteri-isterinya. Kan, jadi Nabi Umar dia membuat satu pengumuman, memberikan satu fakta, menjelaskan keraguan ataupun berita yang meragukan yang tersebar luas di kalangan penduduk Madinah ketika itu berkenaan dengan Nabi ini menceraikan isterinya. Maka sahih, kan, macam press conference lah, statement yang jelas, bagi satu statement yang ringkas tapi jelas, iaitulah dia Rasulullah tidak menceraikan isteri-isterinya. Maka ketika itulah turunnya ayat Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amn awil khauf adza'u bihi wa la radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka Umar kata, akulah orang yang mencari kebenaran. Maksudnya memastikan bahawa berita itu benar ataupun tidak. Kemudian selepas itu barulah turun pula ayat takhir. Ayat takhir ni maksudnya apa? Ayat takhir ni adalah satu ayat Quran daripada surah At-Tahrim ke An-Nisa, begitulah. Saya pun tak ingat, tuan-tuan boleh semak balik, yang memberikan pilihan kepada isteri-isteri baginda sama ada nak bersama dengan baginda Rasulullah SAW kekal sebagai isteri, namun ada balasannya. Apa balasannya? Mereka ni tidak akan dapat merasai kenikmatan dunia. Sebaliknya Allah Ta'ala simpan kenikmatan untuk mereka ni di akhirat kelak. Dan ataupun mereka boleh sahaja meminta cerai daripada Nabi. Maka Nabi akan menceraikan mereka. Itu maksud ayat takhir. Ayat takhir ini maksudnya ayat pilihan.
Pilihan kepada siapa? Pilihan kepada isteri baginda SAW. Bahawa mereka ni boleh untuk kekal bersama dengan baginda sebagai ummul mukminin ataupun minta untuk diceraikan. Kerana apa? Kerana tak sanggup mungkin bermadu kerana cemburu. Sebab kisah di dalam konteks ini, kisah ni permulaan berlakunya itu adalah pertelingkahan ataupun sifat cemburu itu yang berlaku di antara isteri-isteri baginda. Jadi kisah ini turut diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Bukhari dalam hadis yang cukup panjang, tapi tak sebut tentang penurunan ayat. Tapi kisah ni ada, cuma tak sebut bahawa Umar yang memainkan peranan berkenaan dengan penurunan ayat ini. Jadi kisah ni tuan-tuan ringkas je lah, sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita dah ceritakan sebelum daripada ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman siri yang sebelum daripada ni. Dan kasarnya cerita tentang ayat ni adalah apa yang kita boleh ambil mayustafad kan, apa yang kita boleh ambil iktibar daripada ayat ni adalah bagaimana kita kena memastikan bahawa setiap berita ataupun kenyataan yang sampai kepada kita itu benar sebelum kita sebarkan. Kan, sebab apa? Sebab kita takut berita tersebut kita sebarkan dalam keadaan beritanya tidak benar. Kan, apatah lagi kalau berita-berita yang berkenaan dengan agama kan, hukum hakam agama dan sebagainya, itu lagilah satu perkara yang sangat tidak baiklah, yang sangat tidak baik. Tentang hadis dan sebagainya itu lebih lagilah ada bab khusus lagi dalam bab berdusta atas nama Nabi ni, ada dalam bab yang khusus lagi. Dalam konteks ni pun sebenarnya dia ada kaitan juga dengan dusta atas berdusta berkenaan dengan Nabi ini. Kan, tapi yang iktibar umumnya adalah berita itu kan, kita mestilah memastikan kan, sampai tahap bukan sekadar memastikan berita yang kita nak sebarkan itu, bahkan kita menerima tu pun kita memastikan bahawa berita itu pembawa beritanya adalah orang yang baik kan. Ayat Quran Allah Taala sebut kan, iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau dapat satu berita yang dibawa oleh orang fasik, maka pastikan dulu bahawa berita itu adalah berita yang benar, barulah boleh kita pegang atas perkara yang disebutkan oleh pembawa berita tersebut ataupun nak sebarkan itu kan. Jadi itu perkara yang bahayalah, sebab bila once dia tersebar, maka kita nak tutup balik kepalsuan berita itu ataupun kesalahan yang ada pada berita itu, dia dah jadi susah dah. Zaman hari ni lagi dahsyatlah, sebab kita zaman moden kan, mudah sangat. Satu grup tu kadang-kadang ada sampai 100 orang. Masuk je satu WhatsApp, masuk dalam satu WhatsApp, kalau Telegram sampai 1000 orang kan. Masuk dalam satu Telegram tu, impaknya kita tak fikir tu. Kan, tersebarnya tu dia dah mula jadi berangkai. Kan, dengan mudahnya satu berita boleh sampai kepada rakyat Malaysia seramai 32 juta ni kan, dalam tempoh yang sangat sekejap. Apatah lagi rakyat dunia pun boleh dapat. Jadi perkara tersebut lagilah kita nak kena pastikan mestilah sesuatu yang benar sebelum kita sebarkan. Kita takut apabila kita menyebarkan satu berita yang tidak benar, maka impak daripada berita tersebut pun dah bahaya, dan kesannya itu dari sudut dosa membuka aib seseorang dan sebagainya itu terkena kepada kita, dan kita menanggung perkara tersebut sehinggalah kepada yaumul qiyamah wal a'yazubillah. Okey. Muhafaqat yang ke-26 yang berkenaan dengan kebenaran untuk menyetubuhi isteri daripada apa-apa jua posisi. Okey, ini kisah rumah tangga lagi. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-223. Allah Ta'ala kata, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Ayat yang ke-223 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata apa? Isteri-isteri kamu adalah kebun tanaman kamu. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut apa yang cara mana yang kamu sukai, dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya pada hari akhirat kelak, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Jadi cerita pasal apa? Cerita pasal isteri, tuan-tuan. Ini cerita pasal rumah tangga jugalah. Cerita tentang macam mana kaedah yang dibenarkan untuk menyetubuhi isteri ataupun suami menyetubuhi isteri. Cerita pasal hubungan rumah tangga antara suami isteri lah ni. Jadi sebenarnya dari sudut penurunan ayat ni ada beberapa asbab nuzul lah, tapi sebenarnya kisahnya lebih kurang saja. Jadi Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul, diriwayatkan ada 5 riwayat berbeza tentang sebab penurunan ayat ni. Yang pertama adalah ayat ni diturunkan untuk menolak dakwah Yahudi
bahawa mendatangi isteri daripada belakang akan menyebabkan anak jadi juling. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Jabir. Jadi Jabir ni diriwayatkan satu hadis menyatakan bahawa ketika tu orang Yahudi ni dia bagi tahu, dia sebarkan satu berita, dia kata ni satu kita kata apa? Mitos lah, mitos. Kalaulah seorang suami itu mendatangi isteri daripada belakang, maka anak yang lahir daripada persetubuhan itu akan jadi matanya juling. Kan? Ini mitos lah tuan-tuan, mitos. Itu satu asbab nuzul lah. Jadi ayat ni turun untuk membenarkan menyetubuhi isteri pada belakang. Bila sebut pasal menyetubuhi isteri pada belakang ni, maksudnya saluran yang betul lah tuan-tuan. Bukanlah maksudnya memasukkan zakar ke dalam dubur. Itu salah. Itu memang dilarang lah. Masih lagi ke dalam faraj. Masih lagi ke dalam faraj, tapi daripada belakang. Daripada belakang. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, riwayat yang menyebutkan bahawa ayat ini turun untuk memberikan penerangan kepada Umar. Ini kaitan dengan mafaqat lah. Tentang keadaan yang boleh dan juga tak boleh dilakukan ketika bersama dengan isteri, seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ini nanti detail kita akan ceritakan tuan-tuan. Nombor tiganya, ayat ini untuk menolak dakwaan bahawa mendatangi isteri daripada belakang adalah satu perkara yang mungkar. Ini satu perkara jugalah. Maksudnya ada mitos juga ketika itu yang menyebutkan tak boleh mendatangi isteri daripada belakang sebab itu adalah satu dosa. Satu perkara mungkar ni maksudnya satu dosa lah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga daripada Ibnu Umar. Jadi ayat Quran ni nak tolak dakwaan tersebut. Maksudnya boleh sebenarnya kita mendatangi seorang suami ini mendatangi isteri daripada belakang. Yang keempatnya, memberikan kelonggaran untuk mendatangi isteri daripada belakang. Ini secara umum. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dan nombor 5, memberikan penerangan kepada wanita Ansar yang menolak ajakan suaminya yang dari kalangan Muhajirin. Dia ada kaitannya. Nanti kisah kita akan ceritakan dia secara detail. Kenapa berlakunya wanita Ansar ni menolak? Dia ceritanya apa dia? Muhajirin boleh je mendatangi, kalau amalan orang Muhajirin lah, orang daripada Mekah, boleh je, biasa je mereka ni mendatangi isteri mereka ketika melakukan hubungan kelamin itu daripada belakang. Tapi orang Ansar tak boleh. Orang Ansar mesti nak kena daripada depan. Jadi bila berlaku perkahwinan, suami isteri itu, suami itu Muhajirin, isteri itu Ansar, maka bila mana suami ni nak datang daripada belakang, maka wanita Ansar ni menolak sebab dia amalan ni tak boleh kan. Mereka biasanya tak membenarkan. Lelaki Ansar ini tak akan mendatangi isteri mereka daripada belakang. Jadi itu yang bila ayat Quran ini turun menyebutkan ataupun menolak dakwaan tersebut, maksudnya memberikan kebenaran kepada suami untuk mendatangi isteri daripada belakang. Okey, kita pergi kepada kisah-kisah yang lebih detail lah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Kisah Umar tadi. Umar datang berjumpa dengan Rasul lalu berkata, wahai Rasul, binasalah aku, dia kata. Ya Rasulullah, halaktu, dia kata, aku dah binasa, dia kata kan, binasalah aku. Baginda pun tanya, baginda Rasulullah SAW tanya, apa benda yang buatkan kamu ni binasa? Kan Umar pun jawab semalam, dia cerita kan, semalam aku menyetubuhi isteriku daripada belakang. Ibn Abbas pun kata, Rasulullah tak jawab apa-apa pun. Nabi ni bila dengar Umar cerita keadaan dia ni mendatangi isterinya daripada belakang, Nabi ni tak jawab apa-apa. Kemudian turunlah ayat Quran, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Setubuhlah isterimu daripada depan ataupun daripada belakang dan hindarilah dubur dan ketika dalam keadaan haid. Jadi maksudnya Nabi sabdalah, maksudnya daripada ayat Quran ni Nabi jelaskan lagi, depan boleh, belakang boleh, cuma dubur jangan, haid jangan. Jadi clear kan, clear cut. Bila sebut pasal ayat Quran ni, Nabi dah syarah lagi, dah siap ada satu sabda lagi kan, akbil wa adbir, daripada belakang ke daripada depan dua boleh kan, wattaqid dubur wala khaydah, tapi elakkan masukkan zakar ke dalam dubur dan elakkan menyetubuhi isteri ketika haid. Jadi clear kan, clear. Jadi maksudnya apa dia? Maksudnya kaitan ayat Quran ni turun memberikan satu penjelasan kepada Umar berkenaan dengan apa sangkaan Umar bahawa tak boleh mendatangi isteri daripada belakang itu sebenarnya salah. Yang sebenarnya salah. Maka sebenarnya boleh sahaja mendatangi isteri daripada belakang. Dan ada kisah-kisah yang lain lah. Seperti mana yang kita sebutkan lagi, contohnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Jabir, katanya apa dia? Orang Yahudi mengatakan apabila suami ni bersetubuh dengan isteri daripada belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan matanya juling. Lalu turunlah ayat Quran, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka turun ayat Quran ini berkaitan dengan menolak dakwaan
orang Yahudi tadi, bahawa mata juling anak itu ada kaitannya dengan cara persetubuhan suami isteri, mak ayahnya itu sebelum terjadinya persenyawaan sperma dan juga ovum tu. Jadi sebenarnya tak ada kaitan, kan? Mata juling itu tak ada kaitan dengan persetubuhan. Selain itu Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Abbas tentang sebab nuzul ni secara panjang lebar, tapi maksudnya apa dia? Sesungguhnya Ibnu Umar, semoga Allah telah tersalah menyangka sesungguhnya kampung ini adalah kampung orang Ansar yang menyembah berhala dan juga hidup bersama mereka orang Yahudi daripada Ahlul Kitab. Mereka ni menyangka bahawa Ahlul Kitab ini mempunyai kelebihan ilmu berbanding dengan yang lain. Maka orang Ansar ini mengikut kebanyakan ajaran yang dibawa oleh orang Yahudi. Antara amalan kebiasaan ahli kitab adalah tidak mendatangi wanita yang isteri kecuali daripada sisi, kan, daripada tepi maksudnya. Dan posisi ini adalah dalam keadaan wanita itu lebih tertutup daripada pandangan lelaki. Dan orang Ansar pun mencontohi amalan itu, sedangkan orang Quraisy mendatangi wanita yang isteri mereka dalam keadaan terbuka dan menyetubuhi mereka daripada depan, belakang dan juga berbaring. Jadi orang Muhajirin ni dia lebih terbuka lah. Dia mana-mana posisi pun dia boleh. Kan, dikala orang Ansar ni dia terikat dengan amalan daripada ahli kitab, orang Yahudi tu. Orang Yahudi tu ahli kitab lah, kan. Jadi terikat dengan amalan sebab orang Yahudi dia cerita lah, kan, bahawa mereka ni orang ahli kitab dan orang Ansar ni pun menerima, mendapatkan nasihat mereka dan mereka ni menerima pandangan ahli kitab daripada orang Yahudi tu tadi. Jadi apabila orang Muhajirin datang ke Madinah, seorang lelaki dalam kalangan mereka menikahi seorang wanita Ansar. Ni yang kita ceritakan tadi lah. Dan apabila dia dah kahwin, mendatangi isterinya, seperti mana cara yang dia ni biasa mendatangi orang Quraisy, para wanita Quraisy. Jadi wanita Ansar ni tadi tahan, kan, tak maulah datang daripada depan, daripada belakang tu tak mau. Jadi dia sebut, wanita ni tadi sebut, sesungguhnya kami ni, para wanita Ansar ni datangi daripada arah sisi, dia kata. Maka lakukanlah seperti itu. Kalau nak bersetubuh dengan aku, kamu kena duduk di sisi aku. Kalau tak nak, maka jauh. Dia tolak terus suami dia. Ni bahayalah tuan-tuan, kan. Sebab suami ni sebenarnya ajakan daripada suami ni tak boleh tolak, kan. Sebenarnya tak boleh tolak. Okey. Tapi suami kena faham jugalah isteri, kan. Kalau isteri ni dia penat, tak larat dan sebagainya, kita kena fahamlah, kena redha. Tapi ada ancaman yang cukup berat daripada Nabi SAW sendiri, menyebutkan bahawa kalau seorang wanita ni menolak ajakan suami dalam keadaan suami ni tidak redha, maka malaikat akan melaknat si isteri ni tadi sampai ke subuh. Jadi benda ni bahayalah tuan-tuan, kan. Tapi ada timbang tara lah, suami pun kena memahami isteri dan isteri pun kena memahami suami. Kan, sebab impaknya itu sebenarnya dia macam satu ekosistem yang berpusing-pusing. Kan, suami cari lain contohnya sebab apa? Sebab isteri selalu menolak ajakan suami. Contohlah, kan. Ataupun memilih jalan yang tidak baik, jalan zina dan sebagainya kerana isteri selalu menolak ajakan. Dan berkahwin itu sebenarnya lebih menundukkan pandangan, dan berkahwin itu dengan maksud bukan sekadar berkahwin. Sebab berkahwin ini sebenarnya satu-satunya jalan untuk membenarkan berlakunya persetubuhan yang halal antara suami dan juga isteri, antara seorang lelaki dan juga seorang wanita. Jadi menyalurkan nafsu dengan cara yang sah, itulah dia dengan cara melalui perkahwinan. Jadi bila berkahwin itu sudah tentu maksud asalnya itu adalah persetubuhan itulah, kan, persetubuhan. Jadi isteri nak menundukkan pandangan suami adalah dengan cara memberikan saluran nafsu itu disalurkan dengan cara yang baik. Dan pada masa yang sama suami kena berpada-pada lah, maksudnya kena memahami juga konteks isteri. Kan, kalau dulu isteri mungkin tak bekerja, mereka banyak suri rumah, tapi pada hari ini isteri ni dia kerjanya double, kan. Di luar pun bekerja, di rumah pun menguruskan juga urusan rumah tangga. Jadi kadang-kadang penat dan sebagainya, itu antara perkara yang suami nak kena ambil kira lah. Jadi kalau isteri menolak tu kena faham-faham jugalah. Tapi isteri pun pada masa yang sama, ini ajaran Islam dia cukup cantik, kan. Dia cuba mencari jalan tengah, kan, memberikan panduan kepada kita, pun kena memberikan. Jadi dalam konteks cerita ni, suami ni ditolak oleh isteri ni tadi, kan. Jadi cerita ni tersebar sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW, sampai turunlah ayat Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi memberikan maksud mana-mana tempat pun, daripada depan, daripada belakang ataupun daripada sisi, semuanya boleh. Yang penting mestilah zakar itu dimasukkan ke dalam faraj, tempat lahirnya bayi, bukan dubur. Itu memang tempat yang dilarang. Dan ada lagi kisah-kisah yang lain, contohnya kisah Ahmad yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad,
dalam isu yang hampir sama, tapi kisah yang sedikit berbeza. Riwayat daripada Ummu Salamah. Apabila orang Muhajirin sampai ke Madinah, mereka mengahwini para wanita Ansar. Orang Muhajirin menyetubuhi isterinya daripada belakang, namun wanita Ansar tidak disetubuhi daripada belakang. Jadi orang Muhajirin suka nak setubuhi isteri daripada belakang, mendatangi isteri daripada belakang, tapi wanita Ansar ni tak suka nak disetubuhi daripada belakang. Namun seorang lelaki daripada kalangan Muhajirin mahu melakukannya, maka isterinya menolak. Mungkin orang lain tu redha kan, okeylah, tak nak daripada belakang, daripada depan lah kan, mungkin daripada sisi lah, mengikut apa yang dikehendaki oleh isterinya. Tapi seorang lelaki ni dia nak juga daripada belakang, mungkin dia suka dan sebagainya, itu Allah Alam lah. Tapi mungkinlah kot kan dia suka begitu, maka isterinya tolak dan minta untuk tunggu sampailah ditanya kepada Nabi. Jadi dia nak clearkan isu tu. Jadi isteri ni pun kalau ikut kisah ni dia baguslah kan, dia bertanyakan kepada Nabi. Jadi kata Ummu Salamah, dia pun wanita ni tadi pun jumpa dengan Rasulullah SAW, tapi malu nak tanya. Oleh itu Ummu Salamah pun tanya kepada baginda SAW. Ummu Salamah ni memang beberapa hadis lah kalau kita tengok banyak yang ditanyakan, kisah-kisah wanita ni, persoalan-persoalan tentang hal rumah tangga ni ataupun hal wanita ni. Ummu Salamah ni lah yang menjadi yang menjadi, kita kata apa, inilah yang menjadi orang yang bercakap kan, juru cakap bagi pihak wanita ni. Jadi bila tanya kepada Rasul, turunlah ayat Quran, nisa'ukum hasul lakum fa'tu hasakum anna syi'tum, maka membenarkan datang daripada mana-mana posisi pun, cuma dalam hadis ni Nabi sebut tidak kecuali pada jalan yang satu, iaitu pada faras. Maksud tak boleh pada dubur, hanya boleh pada faras. Jadi ayat Quran ni tuan-tuan, dia memberikan satu penjelasan yang tuntaslah kepada para suami ini dan juga pada isteri pun sendiri kan, untuk apabila melakukan hubungan kelamin boleh melakukan dalam apa-apa juga posisi yang dikehendaki, depan ke belakang ke sisi ke terpulanglah. Yang penting hak tu mestilah kepada faras sahaja kan. Tak masuk pun tak apa, kalau masuk hanya pada faras. Jalan tu jalan depan, bukannya pada dubur. Maka dubur itu jalan yang dilaranglah dalam agama kita. Jadi itulah sahaja pengajian kitab kita tuan-tuan, berkenaan dengan 26 Muwafaqah Umar yang kita dah bincangkan. Saya pun tak ingatlah daripada tahun lepas ke daripada 2 tahun lepas kan, kita pun ada berselang-selang juga, dan kita tamat pada hari ini 7 hari bulan 2 2023 pada pukul 2.36 petang. Jadi saya mohon maaf pada tuan-tuan atas sebarang kekurangan yang ada pada saya, yang saya lakukan sepanjang saya mengalihkan. Saya dan juga sahabat saya sebenarnya, Dr. Yusuf Ismail daripada USIM. Kalau tuan-tuan nak berhubung dengan saya, boleh berhubung dengan saya. Saya bertugas di IPG Kampus Raja Melewar, Seremban, Negeri Sembilan, di Jabatan Pendidikan Islam dan juga Moral. Boleh kalau nak berhubung apa-apa, kalau kita ada kemusykilan. Bukanlah saya tahu semua, tapi kalau tak tahu tu saya boleh tanya pada sahabat-sahabat yang lain lah. Kita sentiasa terbuka ruang untuk perbincangan, insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan beroleh rahmat, keberkatan daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama di syurga Allah Ta'ala kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau sampai ke syurga Allah Ta'ala kelak, kalau cari saya di syurga tak ada, carilah saya di neraka Allah, dan jika ada saya di sana, tolonglah bagilah syafaat kepada saya untuk sama-sama kita berkumpul dalam syurga Allah Ta'ala kelak, insya-Allah. Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan yang sudi bersama dengan saya, dan terima kasih juga kepada Akademi Tadabbur Malaysia yang diusulkan oleh Ustaz Yusuf Arba'in. Masya-Allah, saya kira memang usaha yang sangat baik. Saya sendiri pun tak mampu nak lakukan sebegini. Saya cuma sokong sajalah kan. Usaha yang dilakukan oleh para asatizah kita yang masya-Allah ramai lagi orang-orang alim yang lebih baik daripada saya. Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita lakukan ini dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal kebaikan yang kita lakukan, insya-Allah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz.